Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel YouTube saya. Okay, kepada yang dah subscribe, terima kasih. Kepada yang belum, jemputlah untuk subscribe dan terima kasih kerana menonton video saya. Okey, hari ini saya nak cakap tentang 3 cara mudah untuk saya dapatkan duit tepi. Okey, daripada tajuk video hari ini berkenaan diri saya lah, sebab tak semua orang ada persamaan, tak semua orang ada cara yang sesuai untuk semua orang, tak, bukan, ini hanyalah untuk diri saya sendiri. Kemudian duit tepi tu maksud saya ada kerja hakiki dan saya dapatkan duit tepi ni melalui cara lain. Pertama sekali, cara yang paling mudah ialah OT ataupun kita sebut sebagai overtime. Apa tu overtime? Overtime ialah apabila kita bekerja lebih masa daripada yang sepatutnya dan telah dibayar oleh majikan. Okey, apa kelebihan overtime? Kelebihan overtime ialah dapat duit lebih lah kan. Of course lah dapat duit lebih. Tetapi kelebihan yang ramai tak tahu ialah duit daripada overtime tu ada juga telah dimasukkan duit daripada majikan ke dalam kita punya KWSP. Semua orang yang kerja mesti ada KWSP kan. Daripada KWSP ni ada pemotongan majikan. Semakin banyak kita punya pendapatan, iaitu kita punya gaji basic, gaji asas dan juga kita punya OT, tambah kemudian dapat juga percentage daripada majikan untuk dimasukkan ke dalam akaun KWSP kita. Jadi kita untung lah dari satu sudut tu lah. Dan daripada KWSP kita boleh buat macam-macam. Contohnya kita boleh keluarkan untuk bayar, contoh bayar PTPTN boleh. Bukan 100% kita bayar guna duit kita sendiri, tetapi ada juga duit daripada majikan. Itu kelebihan dia lah kalau makan gaji lah. Dan juga kalau buat OT. Kekurangan buat OT ni ialah kita akan penat lah. Itu biasalah, kita akan penat ataupun kita akan burn out ke. Lebih lagi kalau kerja tu, kalau OT tu kita yang kena paksa, kita tak nak buat, kita akan rasa lemah lah, tu malas lah, prestasi kita pun semakin menurun. Untuk contoh lah. Tapi kalau orang yang memang minat, tak ada masalah. Selain tu juga kelemahan OT ni, kita perlukan approval, pengesahan daripada kita punya penyelia, orang atasan kita untuk bagi kita kebenaran buat OT. Tak mudah lah, bukan sewenang-wenangnya kita balik lambat lepas tu kita claim OT, tak boleh. Lagipun kalau kita berjaya buat pun risikonya ialah tak patuh syariah lah, sebab tak berkat apa yang kita buat tu. Buat sesuatu tapi tak optimum, kita tak optimiskan apa yang kita OT tu. Apa kita buat kerja kan, kita just balik lambat lepas tu kita claim OT, mana boleh lah. Tu tak baik lah, tu kelemahan dia. Pergi ke poin seterusnya. Cara mudah untuk saya ialah saya menulis. Ini untuk diri saya lah, sebab video ni pun cakap tentang diri saya. Okey, menulis ni ada dua, iaitu menulis artikel dan juga menulis buku. Saya ada tulis buku pertama dan buku kedua dah diterbitkan. Juga saya ada menulis artikel. Daripada dua perkara ni dapat duit tepi untuk kita. Apa kebaikan buat tulis artikel ataupun tulis buku? Kebaikannya ialah ianya sesuai untuk diri saya, sebab sambil kita lepak-lepak dekat rumah, kita boleh menulis, tak ada tekanan. Kita tulis tapi tak ada apa-apa yang memberi tekanan. Lagipun perkara tu memang kita minat. Saya minat menulis dan tak ada masalah lah, sambil baring-baring ke, sambil makan keropok ke, duduk relax-relax, sambil tu kita menulis. Tu kebaikannya lah. Dan juga dapatlah duit tepi kan. Selain tu, kebaikan yang lain juga, kita punya nama akan naik lah sebagai penulis. Orang akan kenal kita sebagai penulis tu kalau kita rajin lah. Kalau macam saya ni, saya macam malas-malas sikit, so orang tak berapa kenal lah. Kalau kita rajin menulis je dan dapat duit, dan orang akan kenal, orang dekat internet akan kenal kita lah sebagai penulis. Tengoklah apa bidang yang kita tulis tu. Okey, kekurangan menulis ni ialah menulis ni ada cabaran dia, iaitu dari segi ilmu. Kita tak boleh sewenang-wenangnya tulis sesuatu benda yang kita tak tahu. Nanti orang kata macam pandai je. Itu kekurangan dia lah. Kita kena habiskan masa kita untuk mengkaji, kita kena habiskan masa kita untuk betul-betul dapatkan maklumat yang sahih, sumber fakta yang betul, bukan fakta yang tipu lah, yang tak betul. Sebab nanti ianya juga akan mencemarkan nama kita. Okay, saya pernah jugalah tulisan saya ni telah diplagiat oleh seorang penulis ni. Yang menariknya, penulis ni dia menulis di dalam laman web yang mana Facebook dia ada 1 juta lebih orang. Nanti saya akan cuba carilah. Saya rasa saya pernah post lah, tapi saya dah buang. Saya tak ingat kat mana saya post. Nanti saya akan cari, saya tunjuk. Tu kekurangan menulis lah. Kadang-kadang ada penulis yang suka hati plagiat hasil kerja orang lain tanpa memberikan sebarang kredit. Itu tak baik lah, dan juga tak patuh syariah juga, tak berkat.
Okey, kita pergi ke yang hujung sekali. Yang ketiga yang saya buat, pengalaman saya sendiri, iaitu saya menjadi personal shopper di Shopee. Maksudnya ialah saya listkan produk yang saya boleh dapatkan di kedai dengan mudah, kemudian saya pun letak di Shopee. Itu cara saya lah, lebih kepada personal shopper lah, sebab saya pun tak ada apa-apa nak dijual kan. Mula-mula saya set up Shopee pun saya cuma jual saya punya buku terpakai. Kemudian saya dapat idea ni lah. Kebaikannya ialah kita tak perlu pegang produk, tak perlu pening-pening kepala cari produk ke, ataupun kita tak perlu dropship dengan sesiapa sahaja ke yang pening kepala. Siapa yang tahu kalau dropship guna Shopee ni leceh sikit lah, kita kena hantar airway bill dekat orang yang ada produk tu. Itu kalau kita ada kerjasama lah dengan dropship yang kita ambil tu agak leceh lah. Saya pernah buat, dapatlah juga 2-3 jualan lah. Lepas tu saya dah malas lah. Saya buat kaedah personal shopper lagi senang, sebab kita sendiri yang tentukan lah produk apa yang kita nak jual, yang kita senang nak dapat. Kebaikan dia tak payah pegang produk, lepas tu tak kusuk kepala lah. Maksudnya senang lah, saya listkan benda yang barang yang saya mudah dapat, lepas tu saya hantar. Dia punya kekurangan dia, kita kena selalu pergi ke kedai tu lah, sebab takut bila orang dah order tiba-tiba rupanya item ni tak ada, ataupun warna ni tak ada. Contoh saya jual baju warna hijau tak ada, alamak, saya dah terpaksa hubungi pembeli untuk minta dia punya pertimbangan lah, tukar warna. Kebanyakannya semuanya okey lah, dia orang tak ada, dia orang tak marah pun, dia orang okey saja. Tu kekurangan dia lah. Sebab memang kita ada kelebihan tak pegang produk, tapi kita tak tahu produk tu dah habis ke belum. Jadi kita kena selalu pergi pastikan produk tu ada lah. Sebab nanti kan orang dah bayar kan, tiba-tiba kita kata tak ada pula, tu lah leceh kan. Selain tu kelemahan dia ialah waktu PKP ni kedai tu tutup kan, jadi saya pun terpaksa lah tutup sementara Shopee saya. Sebab kalau saya biarkan buka, nanti orang beli tu, orang dah bayar, saya pun tak boleh nak masuk kedai tu kan, saya tak boleh nak hantar, jadi orang akan marah, Shopee akan bagi saya penalty point. So tu kelemahan dia lah. Itu sajalah untuk saya, ketiga-tiga cara yang bagi saya mudah untuk diri saya dapatkan duit tepi. Cuma nak tak nak je, malas ke rajin, tu je. Selain tu ada juga cara lain nak dapatkan duit tepi, banyak cara lain. Contohnya macam jadi dropship, jadi agent tu benda yang sama lebih kurang. Lepas tu buat servis yang lebih kepada digital. Contoh tu kalau jenis nak duduk rumah lah, kita buat poster ke, kita design ke apa-apa ke kan, designkan grafik ke, ataupun kita buatkan website ke, ataupun kalau servis yang memerlukan kita ada fizikal pun boleh juga kita iklankan lah dekat Facebook ke, ataupun boleh dapatkan duit tepi. Contohnya kita pandai format laptop, lepas tu kita iklankan lah dekat Facebook group dekat kawasan yang kita duduk tu, kita cakap nak format laptop boleh hubungi nombor ni, nanti saya datang lah. Contohnya lah, masa saya study dulu, belajar degree dulu, saya ada buat servis laptop lah dekat student. Selain tu boleh buat laman web. Kalau kita pandai buat laman web, kita boleh iklankan dan minta orang bayar. So kita buatkan laman web untuk dia, tu lebih kepada orang yang ada bisnes lah. Tu kita kena target orang yang ada bisnes. Kita kena tahu dua benda lah, orang yang konsumer biasa, yang kedua orang yang bisnes, B2B dengan B2C. Selain buat tu semua, kita boleh juga buat macam siapa yang pandai ambil gambar boleh buat servis ambil gambar, ataupun servis video, videografi. Tu benda biasalah orang yang pandai buat kan. Dia mesti buat duit tepi kan. Selain tu apa skill yang kita ada, so kita boleh iklankan dan kita buat servis lah. Selain skill apa yang kita ada, kita kena tahu macam mana nak selesaikan masalah orang. Contoh apa yang kita selesaikan masalah orang yang kita boleh buat duit. Contoh ibu bapa yang bekerja tapi tak ada pengasuh. Untuk dapatkan duit tepi, kita boleh jadi pengasuh, tapi ni tak sesuai untuk duit tepi lah. Ni lebih kepada orang yang memang sentiasa dekat rumah kan. Sebab nak jadi pengasuh sesuai untuk wanita lah. Wanita kan lebih mesra dengan anak-anak kan. Bukan untuk semua orang lah, tapi idea untuk kita buat duit. Selain tu jadi rider. Kalau nak buat duit tepi kan, kita iklankan, okey saya boleh hantar dokumen ni, ataupun kita daftar dengan syarikat-syarikat rider yang ada dekat Malaysia ni lah. Banyak lah, Lamove lah, Bungkusit lah. Selain Foodpanda dengan GrabFood tu pun ada je syarikat lain yang banyak, tapi cuma kita tak nak je cari, mesti ada. Kalau tak nak dengan syarikat boleh buat sendiri, cuma kita kena pandai marketingkan diri kita lah. Selain tu juga kita boleh juga ajar online. Sebab ibu saya pernah cerita lah, dia ada kawan dia ajar online ngaji
ngaji basic je, tapi dia punya customer dia kebanyakannya orang luar negara. So macam banyak jugalah dia dapat. Ibu saya ceritalah, tak tahu lah kalau dia tipu ke tak kan. Itulah idea-idea untuk dapatkan duit tepi. Untuk orang-orang macam saya ni, saya yang memang ada kerja hakiki, kerja dengan majikan, kita anggap sebagai duit tepi lah. Tapi kalau orang yang tak kerja ataupun kerja sendiri sahaja, banyak idea yang kita boleh buat. Selain itu macam buat YouTube perlukan strategi yang baik lah, dengan jangka masa yang agak panjang. Sebab semua dia maklum lah, YouTube ni kena ada subscriber yang ramai dan juga berapa ribu jam untuk tontonan yang melayakkan kita untuk monetize. Itulah antara sedikit sebanyak idea ataupun cara untuk buat duit tepi selain daripada apa yang telah saya buat. Okey, kepada yang dah menonton ni, terima kasih kerana sudi menonton. Harap dapat subscribe lah dan boleh berikan komen apa-apa sahajalah feedback. Kalau boleh bagi cadangan ke untuk buat video apa, dialu-alukan. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.